وبركاته إلى أشرف النبي الكرام محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang mulia ini setelah 2 minggu kita tidak mengadakan kelas, maka pada pagi ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama kita mengikuti sambungan perbincangan kita dalam bab taharah ini, yang mana kita habis muka surat 14 baris di bawah sekali tu. Jadi saya mengharapkan semuanya dah pulih daripada keletihan. Saya di Turki, tuan-tuan di Melaka. Sebenarnya kalau cerita rehat ni tak ada rehat ya. Dakwah ni dia tak ada rehat. Cerita mudahnya kami yang dakwah ni tak ada rehat. Bukan senang kita nak mengajak masyarakat. Ramai orang boleh buat sunnah Nabi ni. Selawat macam kita sambut pun kan. Ajak berselawat, ramai jenis hak boleh buka mulut tu senang sebut. Tapi yang susah kita nak ajak praktikal di sudut amalan tu susah. Ya. Kalau macam kita ikut kursus perkahwinan, dia ajak bagaimana Nabi itu sebagai suami yang baik, pemimpin rumah tangga yang baik, banyak disentuh. Yang jangan disentuh yang macam kami buat, iaitu Rasulullah ialah tokoh nutrisi teragung. Maknanya kami nak mengajak masyarakat nak menghayati ataupun ikut Nabi cara makan pula. Kita dah ikut cara pemimpin, cara takbir rumah tangga, cara takbir negara. Banyak kitab dia cerita. Yang sudut yang ni kurang. Jadi saya ambil alih benda ni untuk nak ajak masyarakat biar amai semua. Sebagai pemimpin yang adil, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai ketua keluarga dan juga sebagai tokoh pemakanan yang baik, tokoh nutrisi. Yang tu yang kita kata dakwah berterusan tu ya. Assalamualaikum. Dia tidak ada rehat sebenarnya dakwah. Kena berjalan. Sebab itulah saya tak mengenal erti penat. Walaupun balik tak ada rehat, hari Selasa, Rabu tu ke Johor 5 hari buat kursus, bercakap aja. Ajak orang di Johor sana. Sebab tuan-tuan pun maklum Johor ni kan dia biasalah ya. Bukan senang kita nak ajak masyarakat Johor ni. Gitu ya, tuan-tuan pun faham. Suasana dia begitu. Nak kembali ke arah sunnah di sudut pemakanan. Ya, baik. Dan alhamdulillah ya, dengan pengalaman di Turki tu dapatlah saya yakinkan kepada peserta-peserta kursus baru nampak. Alhamdulillah. Ya, ramai feedback saya dapat positif. Syukur. Baik. Kita tinggalkan cerita di sana, kita balik ke sini balik. Kalau ada kaitan saya sambunglah. Saya jelaskan kalau ada kaitan. Baik. Muka surat 14 bawah tu bawah sekali. 14 bawah sekali. Fasal yang bawah tu ya. Fasal ini suatu fasal pada menyatakan barang yang haram isti'mal daripada bijana dan barang yang tiada haram. Makna dia nak cerita di sini, bab yang kita nak mengaji pagi ni cerita pasal bekas makanan. Bijana ni bekas lah, bekas minuman ya, bekas mangkuk, besen, terpawai tak boleh plastik. Kira maknanya bekas-bekas makanan adalah bijana ni. Dia diceritakan dalam kitab mana-mana pun kalau bijana ni jenis bekas-bekas makanan gitu. Ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna rupanya. Bukan semua boleh guna dan bukan semua tak boleh guna.
Maka dia cerita yang haram dulu. Lepas tu dia mula dan haram. Tuan-tuan lihat ya, dan haram atas laki-laki dan lainnya. Lain tu termasuklah orang perempuan, khunsa, yang kalau tuan-tuan tengok baru ni dibaralkan hak laki-laki menyamak perempuan masuk dalam di mana tangkap surau Sunway katanya. Oh, nampak muka pakai tudung comel. Rupanya jantan masuk curi duit beg tangan orang perempuan. Ya. Ni jenis kategori lain-lain ni. Okey. Dia berubah sifat habis. Dan lainnya isti'mal sesuatu daripada bijana, emas dan perak pada makan dan minum dan lainnya. Dan jika kecil atau sedikit sekalipun. Gitu ya. Baik, kata dia haram atas laki-laki dan lainnya, termasuk kita lah, perempuan ke, darai ke, kunsa ke, apa ke, isti'mal menggunakan sesuatu daripada bijana, daripada bekas emas dan perak pada makan dan minum dan lainnya, dan jika kecil atau sedikit sekalipun. Baik, tuan-tuan dan puan, jadi tuan kita nak abang kat kita, bekas makanan ni kita mungkin tak ada kot. Ni orang atas-atas sana lah, bangsawan, hartawan, jutawan. Jadi cawan-cawan ni mungkin tak kira kata tak sesuai dengan dia, maka dia pun pergi tempah cawan mah. Cerita ni bekas mah, maka dia minum guna cawan mah tu hukumnya haram. Dia pamer pun tak boleh. Dia akan hurai lagi lepas ni. Kita tengok satu-satu. Kita tengok satu-satu. Dia nak buat makan mangkuk dengan bekas mah pun haram. Ni mungkin tuan-tuan tak perasan, tapi sejarah dah buktikan banyak di kalangan pemerintah-pemerintah yang kaya raya, Qarun dan sebagainya, bekas makanan tu semua daripada mah. Okey, ini cerita. Dan gambar ni pun saya sempat ambil di Museum Turki, takat-takat curi lah walaupun tak dibenarkan. Bekas apa nama mangkuk kita cedok nasi kalau di catering tu, mangkuk tu daripada mah semua, daripada kerajaan negeri Cina. Ni dia buat pameran maknanya boleh pamer tengok gitu je lah, nak guna makan tak boleh Baik, walaupun kata dia kecil atau sedikit sekalipun. Baik, tu haram. Maka haram pencelak mata, pencelak mata dan bekas celak, dan penyolek gigi. Tuan-tuan baca bagi betul tu, jangan baca penyolak tu, penyolek gigi. Maknanya dia cerita ni penyolek gigi dan jarum dan sudu dan sisir, sisir rambut, sikat rambut, dan bekas. Ni saya tak tahu, saya punya cari nak sebut lagu mana ni tuan-tuan. Ukap ke, tapi maksudnya lebih kurang alat makeup lah, tempat makeup lah. Cuma nak baca tu, ukap ke, cara tu ukap. Jadi saya baca berhabis, faham dia memang berkaitan dengan alat makeup lah. Nampak tuan-tuan, bila dia tulis dan umpamanya daripada emas dan perak, dia nak cerita, tuan kitab ni tulis zaman tu memang dah ada orang kaya yang terlalu kaya sampai sikat rambut pun semua daripada emas dengan perak. Hak colek gigi tu pun, hak kita jarum apa kayu biasa kedai makan tu kan, dia hak guna emas dengan perak, punya kaya. Sejarah tuan-tuan, Khalifah Osman Al-Affan di kalangan hartawan, sebagai dia kan orang kaya, merangkap khalifah. Kan sejarah cerita bahawa dia ni tukar baju sehari sekali, punya kaya, tapi bajulah bukan emas perak. Nak gambarkan kekayaan waktu tu memang dah ada. Sebab tu bila kita pergi ziarah, bila saya pergi Turki, tengok kerajaan Greek dengan Rom sebelum Nabi Isa lahir pun, ketamadunan dari sudut binaan yang tenggelam dengan sebab gempa bumi tu punya hebat. Saya duk fikir macam mana dia boleh bina batu bata keras tu. Maknanya di satu ketika itu sudah ada unsur kekayaan, kehebatan. Tu cerita sebelum Nabi Isa ada tu. Sebab itu saya tak heran bila tengok masuk museum, tengok jubah Nabi, jubah Rasulullah, dia pamerkan situ. Kira kita kata jubah tu jarang lah, kain pun kain keras gitu kan.
ada jahitan, dan kita tak nafikan teknologi tu dah ada. Sebab tu bila sebut dalam hadis Nabi, bila ditunjuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau kita lihat kan Rasulullah dia tak menyusahkan bini dia akan jahit sendiri baju dia. Dah ada teknologi jarum, benang dah ada. Sebab itu bila kita baca kitab ni, kita jangan heran, zaman tu memang dah kadang-kadang lebih kaya pada kita hari ni pun ada kecanggihan dia. Kalau celat gigi mah ni apa, saya rasa lah ni Brunei punya sultan pun tak guna walaupun dia kaya. Tak ada sampai tahap tu lah kot. Tapi ceritanya benda tu ada. Benda tu ada. Sisir rambut berguna ni, pendek kata alat makeup, hak celak mata, hak buat inai mata, semua tu daripada emas. Emas dan perak, maka hukumnya haram. Dan haram berukap ni macam makeup ni, berhias-hiasan dengan dia melainkan. Ni pengecualian. Maknanya hukum haram tadi bertukar kepada harus. Ada pengecualian kerana kata dia darurat. Dengan sebab darurat seperti pencelak mata daripada emas atau perak, bercelak dengan dia kerana mencerahkan matanya dengan dikhabar oleh tabib yang adil. Doktor lah maknanya ya. Doktor yang adil, tiada cerah matanya melainkan dengan dia, maka harus istimalnya. Nampak? Doktor dah sah. Doktor ni memang diiktiraf. Engkau punya mata memang kena guna celak mah, baru mata tu cerah. Bila doktor dah iktiraf, hukum yang haram tadi bertukar kepada harus dengan sebab mudarat. Dia macam kiasan guni lah, laki-laki pakai sutera kan. Lah ni kita tengok ramai hak duk beli batik sutera hak pure tu lah. Kalau hak tak pure tu lain cerita. Ni kira hak pure ni, Ismail Kamus dah, dia buat hukum ikut kaedah ni. Dia kata apa? Dia kata boleh kalau tuan-tuan nak pakai, dia kata, tapi kena sahkan doktor bahawa tuan-tuan memang ada penyakit gatal. Penyakit gatal yang kalau tak pakai sutera memang tak boleh. Dia kata kalau nak pakai juga, berdoalah supaya semua gatal badan. Boleh pakai sutera. Dia punya geram tu kan. Tapi nak cerita, dia keluarkan hukum tu kiasan daripada hukum yang dikeluarkan dalam kitab ni. Nampak? Ini ilmu. Nampak ilmu jadi tak salah gagah lah, benda tak boleh, tak salah pakai lah. Senang, mudah cerita lagu tu. Ya, kecuali ada darurat, mana doktor dah sahkan memang tak boleh, kena guna emas. Maka boleh lah. Ya, sebab darurat. Tapi saya rasa lah ni tak ada kot. Teknologi sekarang semua dah ada canggih-canggih belaka. Tak ada sebab. Lagipun lah ni pencuri banyak. Pakai tak tahu lah, habis. Dia curi habis. Jadi ada hikmah juga. Baik. Dan haram mengupah. Haram mengupah perbuat sesuatu daripada bejana emas atau perak. Kita minta tempah orang buat pun daripada emas dan perak, bekas tadi pun tak boleh. Kita yang upah tu pun haram. Hukumnya haram. Ya. Dan haram pula mengambil upahnya. Tukang ambil upah pun tak boleh. Jadi maknanya yang cerita senang faham, boleh ni barang kemas lah, perhiasan. Orang perempuan tak nak masalah. Yang tak bagi sini bekas. Ya. Jangan tuan-tuan salah faham pula. Perhiasan itu, zinah itu memang dah diakui syarak, tiada masalah. Lelaki ya tak boleh pun, perempuan tak apa. Ya, perempuan tak ada masalah. Dan tiada wajib ganti atas orang yang memecahkan dia seperti segala alat permainan. Maknanya kalau pecah pun tak apa, tak payah ganti. Hukum kata tak perlu ganti. Kalau alat mainan pecah kena ganti. Kalau alat permainan, hukum tu. Contoh yang kadang-kadang kita bagi anak kita main anak orang, tiba-tiba pecah, ikut hukum kena ganti balik. Bila tuan dia kata tak apalah, dah beli lama dah, biar pilah. Kan kita budak-budak kan, macam isu baru ni lah kan, isu kena marah kan, heboh dalam grup tu kan. Saya pun baca jugalah, ada parent tak puas hati sebagainya. Dia budak-budak nak buat ke mana. Cuma dia sebagai seorang orang-orang yang macam ni, dia boleh mengganggu ibadat dia. Dia tak khusyuk jadi imam, saya tahu. Sebab tu dia baca doa kelang kabut semua, dia punya marah tu. Setengah orang dia sembahyang, dia boleh ingat. Tapi orang macam tu dia tak boleh. Dia perlukan ketenangan. Dia nak ibadat dengan Tuhan. Sebab tu dia marah sangat. Dia kita kena terima lah. Cuma kadang-kadang mungkin mak bapak tak nak terima teguran yang macam tu, akhirnya jadi isu, diviralkan, jadi masalah pula. Kan? Saya rasa kalau kita terima dengan terbuka, tak ada masalah.
Tahap dia semayang bukan macam tahap kita. Kita orang sembang boleh dengar gol berapa bola. Boleh cerita balik lepas semayang tu. Aku dengar bila tu tadi tengah semayang. Dia boleh cerita dia tengah semayang dengar orang cerita gol bola. Tu tahap kita. Tahap orang macam tu dia tak boleh. Dia tahap tinggi, maqam dia tinggi. Dia semayang tu memang dia bulat hati kerana Tuhan. Dia tak ingat apa dah. Bila ada gangguan, bising, dia ganggu khusyuk dia. Orang macam tu. Sebab tu kita kena terbuka. Tu saya tak komen pasal biar je lah. Itu biasalah. Ya kita nak samakan dengan kitab, payahlah. Sebab tu Ustaz Alim mengajar, dia tak bising sangat kan, budak bising kan. Relax je, tahap dia gitu. Dia tak sama. Sebab tahap orang yang macam ni, dia alim, ilmunya mungkin hebat, zikirnya hebat. Dia perlukan satu suasana yang kondusif. Tenang, tak ada gangguan, nak solat. Baru khusyuk sebab dia baca, dia hayati, dia faham. Kita baca lah inna a'tayna ka idza jaka baca, faham tak? Sebab tu kita tak rasa lagu mana. Hamba Allah ni dia faham Arab. Duk di Arab lama, duk Yaman lama. Jadi keturunan Nabi pula. Jadi benda ni kita kena raih, kena faham. Ya setengah mak bapak tu dia tak faham. Jadi dia bebel dalam grup. Maka akhirnya kesianlah AJK nak jawabkan masjid. Jadi kita tak kata apalah. Kita terimalah ya. Baik. Ini nama budak-budak. Tu kata ustaz. Apa popular di Penang sana tu? Yang selalu baca kitab Bahrul Mazi tu, Cancuri. Dia sebutlah kuliah kan, budak-budak duk berlari depan dia tu. Waktu dia mengajak ni saya ada. Dia kata ni budak-budak ni nak kira dosa tak boleh kira budak-budak, cuma kira kacau gitulah. Dia keluar sebab dia memahami budaya Malaysia kan. Jadi dia kira okey lah, dia open lah. Budak-budak lari kuliah masjid, budak-budak hak 3-4 tahun hak ni jerit. Dia sebut. Tapi jelah mak bapak tu mungkin kena faham lah. Dia takkan nak kata tolong jaga anak masing-masing semua. Jadi nampak tak syok pula kan di sudut hubungan muamalah tu. Baik gitu. Tapi saya nak cerita, saya pergi Turki, tak ada budak masjid. Hak bawa budak semua duduk tepi. Dia tak ada lepas. Semua duduk tepi. Taat budak-budak pula bagus. Tak ada duduk macam kita berlari tak. Duduk diam. Macam tu. Dia didik daripada kecil tu. Kita duduk saat kita duduk saat. Kejap. Kita kejap hilang. Sebab dia nak main tu. Sana tak ada. Budak nak main handset pun tak ada sana. Kita cuba tengok. Kaya kita pada mereka. Tapi hakikatnya mereka kaya pada kita. Di budaya tu tak diterapkan. Pemerintah tak buat gitu. Dia kawal sebab 99% Muslim. Senang bentuk. Dia senang bila cerita semua orang Islam kan senang je. Kita ni pasal banyak bangsa. Tu nak buat RUU pun payah. Ni tak bagi ni, tak boleh ni. Payah. Mereka senang. Pemerintah cakap ni semua ikut. Sebab 99% Muslim. Semua ahli sunnah wal jamaah. Cuma mazhab Hanafi tu je lah. Tak ada masalah. Di sudut tu ya. Maknanya dia lebih kepada bi'ah persekitaran juga. Baik. Dan seperti haram isti'mal yang tersebut, haram pula menaruhkan dia dengan ketiadaan isti'mal pada qaul yang asah. Qaul yang asah ni maksudnya pandangan majlis ulama kata haram guna, haram pamer, haram simpan. Menaruhkan dia tu maknanya kita simpan. Buhlah cermin kaca, ni bijana mah aku dapat apa benda lah contohnya kan. Maka hukumnya dikira sebagai haram ya. Kalau macam pingat-pingat piala tu bukan mah betul. Tu dia celupnya. Tu orang pun tak heran, pencuri tengok pun tak teringin. Ni cerita kalau perempuan nampak, depa lah ada alat canggih tau. Dia boleh kesan ni mah tulen kan mah tak tulen. Tu yang dia boleh rabut mik habis tu. Gold plated boleh. Gold plated ni kena tengok kandungan. Sebab dia perbahasan mazhab. Yang kita bincang hari ni lebih kepada mazhab kita tau. Kalau tuan-tuan rujuk kitab Al-Fiqh ala Mazhabil Arba'ah tu karangan Wabah Zuhaili tu, dia banyak pandangan ni. Tapi tak apalah, kita mengaji hari ni, yang penting kita tahu dalam pegangan kita boleh ke tak boleh. Itu yang paling penting. Sebab nak mengaji lebih mendalam macam kami mengaji, jadi orang akan confuse. Oh, mazhab ni kata boleh, yang kata tak boleh. Dia macam tu ya. Ibarat macam kami pergi Turki lah, duduk sana mazhab Hanafi. Jadi mau tak mau kita kena ikut rentak sana. Dia kunut dia tak ada lah, kunut dia tak ada.
kan. Tak ada kunut, kita pun tak kunut lah, tak apalah, nak buat guna kan. Takkan kita nak tunggu baca kunut dia dah rokok semua sujud, batal nanti sebab tak ikut 3 rukun. Jadi keadaan masyarakat kita jadi cukup kita tahu begitu. Sebab tu macam soalan tadi, dia banyak pandangan tu. Nanti bila saya kata boleh, tuan-tuan kata apa Ustaz Syahdan ni, lah ni kira kita pakai tak boleh, luar senang, ikut dah ni senang, okay? Dan haram pula bijana yang disadurkan dengan emas atau perak jika daripadanya sewaktu dengan dilentangkan atas api. Haram sini kalau periuk belanga yang salut emas tapi kita guna untuk masak. Tak masak tak apa, pasal dia sadur. Dilentangkan atas api maknanya kira kita letak atas api lah. Ada hak tukang masak yang mungkin kaya kan. Mungkin tuan-tuan perasan kot yang kita pergi rumah PM kita tu kan, tangga tu kan emas kan, dia salut emas kan. Tak tahulah, katanya lah, saya pernah pergi juga yang tangga di Putrajaya punya bangunan pentadbiran tu, kan rumah Perdana Menteri kan, yang tangga pun ada salut emas, yang tempat kita tu, tepi tangga tu, wallahualam lah. Tapi yang tu tangga, ni cerita bijana, maknanya bekas. Jadi kalau ada salut perak emas, kita buat masak pun tak boleh, ya, tak boleh. Maka jika tiada, maka tiada haram pada tafsir ini. Maknanya kalau tak ada salut emas, boleh gunalah. Macam periuk kita gunalah, mana ada salut emas kan, periuk kita guna di rumah tu. Dan saya pergi di Turki tu, di istana Khalifah Osmaniyah tu, di dapurnya tu dia masih pamerkan periuk yang besar tembaga hitam untuk masak untuk 500 orang. Tukang masak saja 500 orang di istana Khalifah Osmaniyah tuan-tuan di Turki. Tukang masak 500, berapa ramai tu. Tapi bukan untuk dia tuan-tuan, dia suka bagi rakyat miskin, nak yatim. Ni bagusnya Khalifah ni. Hak staf makan, tapi untuk orang yang memerlukan. Itu bagusnya pula ya. Cuma nak tahu periuk belanga sampai kelar dah besar. Oi. Pendek kata, saya tak nak jumpa ke nuri di tempat kita ataupun catering yang guna. Besar dia lagi. Nak ceritanya ramainya ketika itu. Periuk besar tuan-tuan. Punya tu lah kita kata periuk besar tu, dan dia tembaga keras tu. Besi pejai memang berat, tak tahu apa orang boleh angkat. Rasa kalau masak 10 minit boleh, sebab dia tembaga cepat panas kan. Itu. Kuman mati habis. Itu kelebihan itu. Cuma dia beratnya lah. Baik. Adapun perbuatan yakni menyadurkan dia haram mutlak, demikian lagi memberi upahnya dan mengambil upahnya. Maknanya sini perbuatan kita sadurkan periuk belanga hak masak dengan emas, hukumnya haram. Tak payahlah duk tunjuk kaya, tak. Dan rasanya zaman lah ni tak pernah dibuat di orang pun. Pasal semua duit tak ada kan, banyak GST. Lagu tu saya beli minyak zaitun kemarin 9,000 minyak zaitun, beli GST 500 lebih nak bayar dalam bil tu. Tu nak bagi orang sihat makan. Nak ceritanya cukai daripada tu, hak zakat dah kita keluarkan, cukai pendapatan kita, cukai hak perniagaan kita kena keluar. Nak ceritanya lagu tu, tu cerita memang duit tak ada lah ceritanya tu. Dia habis 500 tu boleh bayar kereta sebulan tuan-tuan, tapi nak buat ke mana? Nak hidup kan. Baik. Dan ada pun perbuatan yakni dan tiada haram bijana emas dan perak yang disadur dengan tembaga dan umpamanya. Ini pelik sikit lah. Dia ada bekas emas tapi dia disadur dengan tembaga, dengan perak. Kadang-kadang ada juga beberapa kata apa, strategi yang digunakan oleh orang dulu kala, dia nak selamatkan harta benda, dia sadut dengan tembaga, sedangkan emas. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Turki, satu kawasan Tasik dipanggil Gunung Kapas yang ada air panah tu, di bawah tu merupakan bandar-bandar purbakala. Dan sampai sekarang mereka tak boleh nak korek sebab nak pemelihara khazanah dalam tu. Tapi dengan cerita tak tahulah berkarun-karun emas
belian, perak kerajaan dulu, sebab tu pusat pemerintahan. Yang ada stadium semua adalah. Cuma Turki mencari alternatif, dia nak fikir kaedah mana yang lebih selamat, dia nak korek juga sebab nak tengok apa benda peninggalan kerajaan Rom dan Greek zaman dulu. Dia nak tengok benda tu. Ni masalah buat handphone jadi gini. Ya. Dan demikian lagi memberi upahnya. Okey, dah baca dah. Dan jika dikaratkan bijana emas dan perak sekira-kira menutup oleh karat zahirnya dan batinnya pun tak boleh. Kita nak tutup sikit karat ke apa kan dengan sadut emas semua tampal, kata dia pun tak boleh. Okey, padanya tafsir yang tersebut dan harus istimal bijana yang lain daripada keduanya seperti bijana yakut dan marjan dan aqid dan barang sebagainya. Maknanya yang lain tu boleh kecuali apa nama emas tadi. Yakut, permata tak apa. Belian tak apa pula. Yang tak boleh sebab Nabi sebut dengan jelas az-zahab tu disebut emas. Ya. Tapi itulah zaman lah ni tak ada lah lagu ni yang kita mengaji je lah ya. Sebab tak ada lah kaya macam ni. Kaya tu orang mana pun dia tak buat lagu ni. Dia kaya kot lain. Dia tak ada kaya jenis bagi periuk jadi emas semua. Dia tak ada kaya kot tu zaman sekarang. Sebab dia tak nampak nilai. Dia kaya dari sudut aset rumah, emas yang fizikal kan, jongkong. Dia kaya di sudut tu. Ya. Baik. Dan haram memakai bijana yang ditampal dengan perak yang besar tampalnya pada uruf kerana perhiasan, maka jika besar kerana hajat harus. Jadi kalau kita nak guna buat perhiasan pun, kalau ada bekas tu tampal perak besar kat bijana tu pun dikira tak boleh. Untuk perhiasan tak boleh. Tapi kalau hajat, ada satu hajat harus. Harus serta makruh. Harus tapi dibenci ya. Atau kecil pada uruf, besar atau kecil, kerana perhiasan makruh ia atau kerana hajat tiada makruh. Untuk perhiasan dikira makruh kalau kecil, hajat tak makruh. Adapun tampal emas maka haram semata-mata, tiada tafsir. Kalau emas memang tak boleh lah. Maknanya cerita yang mudah tuan-tuan. Zaman lah tak ada, jadi kita pun tak selalu gagah buat lagu tu lah. Kita mengaji cukup hari ni. Ceritanya emas tak boleh untuk bekas makanan. Ya, bekas makanan ke, mangkuk ke, teko ke, cawan ke, gelas ke apa, tak sah lah. Kalau siapa ada tu pergi lebok buat barang kemas senang. Bagi kat bini masing-masing. Buat aset. Sebab emas ni dia tidak kalis inflasi maknanya dia inflasi macam mana pun dia maintain. Sebab tu dunia mana pun hari ni di dunia semua gunakan emas sebagai aset, mana-mana bank di dunia. Kalau di London tu di bawah bank utamanya tu, bawah tu memang dia punya jongkong emas tu entah berapa puluh berat, berapa tan. Kayanya siapa ada emas memang ada kaya lah. Jadi yang tak ada emas tu kena cari duit beli emas. Itu cerita dia. Baik. Fasal. Ini suatu fasal pada menyatakan sunat bersugi. Ya tuan-tuan, saya rasa kita pernah bahas bab ni dalam kuliah maghrib kan, saya tak ingat. Cerita bersugi yang dibahas oleh Habib apa ya, dalam kuliah dah lama lah, bulan lepas kot. Jadi dia ada ulas bab bersugi ni ya. Ni kita detailkan balik. Sebab dia sebut tu hadis. Dia sebut hadis. Yang ini kita nak baca kaedah dia. Baik. Maka sunat ia. Ni hukum sunat pada tiap-tiap pada tiap-tiap kelakuan dan terlebih muakkadnya, tak kalau hendak baca Quran. Dia hukum asal sunat tapi terlebih muakkad. Maknanya sangat-sangat dituntut sebelum kita baca Quran. Tak kalah nak baca Quran tu maknanya sebelum kita nak start baca Quran. Jadi saya pun tak buat kat rumah. Jadi siapa yang rajin tu dia bawa bola poket dia kan, dia genyek tonyoh gitu kan. Ikutlah tuan-tuan nak buat, pahala banyak. Dia hukumnya sunat, dapat pahala ya. Dan tak kalah hendak sembahyang, itu muakkad pahala dapat. Dan tak kalah berubah bau mulut. Asal lama kita tak makan apa-apa, jadi mungkin mulut tu berbau.
Ya, kadang-kadang mulut bau ni kalau sudut macam kami yang buat diagnos ni, dia kalau berbau mulut ni kebanyakannya disebabkan oleh kandungan toksin yang tinggi dalam badan kita. Racun banyak. Sebab tu orang yang racun banyak ni, dia tidur cukup pun dia akan mengantuk. Bawa motor dia mengantuk, bawa kereta pukul 9 pagi dia mungak noh. Mungak. Sedangkan dia tidur cukup. Tu toksin banyak. Sebab tu mulut kita berbau, kentut kita busuk. Okey, busuk yang keterlaluan lah. Makna orang bau tu boleh pengsan. Gitu. Okey. Itu dia kata berubah bau mulut, maka sunat kita bersugi. Dan tak kala jaga daripada tidur. Bangun tidur. Ya. Dan tak kala kuning-kuning gigi. Jangan baca kunang-kunang tu. Kuning. Kunang-kunang menatang lain. Ni kuning. Jawi bat lama dieja kaf waw nun nga. Jawi baru kaf waw nun ya nga. Tuan-tuan baca kitab lama ni kena tengok betul-betul ya. Dia lain makna pening nak huraikan apa nama ni. Ya. Kita nak huraikan pening. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab tu dia kiaskan dengan gosok gigi. Yang kata dia boleh digantikan dengan gosok gigi. Cuma fadilat tak samalah, pahala tak samalah. Yang dicerita dalam kitab ialah kayu sugi. Baik. Dan sunat pula, sunat ya, yang tadi tu muakkad. Ingat ya, yang muakkad tadi nak baca Quran, nak semayang, nak ubah bau mulut ya, kemudian jaga daripada tidur atau bangun tidur, ataupun nak elak kuning gigi. Itu yang muakkad. Faham tak? Itu yang muakkad. Maknanya yang sangat-sangat dituntut time tu. Ya. Baik. Dan sunat, ni sunat pula. Makna sunat lah buat dapat pahala. Tak dituntut sangat pun. Ya, tak dikira muakkad tapi boleh buat. Tak kala hendak tidur. Bangun muakkad, nak tidur pun sunat, dia tak kira muakkad. Sebab tu kita digalakkan gosok gigi sebelum tidur. Dia ubah term moden gosok gigi, tapi dalam kitab sebut bersugi sebelum kita tidur. Supaya sisa makanan tu bila kita tidur, dia semua dah masuk habis. Tak lekat kat celah gigi, takut jadi ulat ke apa kan, menyebabkan kerosakan gigi. Ya, masalah pula nanti. Dan bila gigi rosak, gigi luruh, masalah nak kunyah makanan problem pula. Orang 4 kali kunyah telan, dia duk ngap lagi, tak selesai lagi. Jadi masalah rugilah orang ni perhabis makanan, dia tak dan. Kesian lagu tu, kita kesian baik. Ni cerita gigi lah. Tu sunnah dia. Dan tak kala ambil wuduk, sunat ya. Ambil wuduk tu kita ganyah-ganyah dengan kayu sugi. Dan membaca hadis. Nampak? Tadi nak baca Quran muakkad, baca hadis sunat. Pokoklah kita nak mengaji kitab hadis itu kan, nak belak-belak buku kat rumah, gonyoh dulu, tenyih dulu, lepas tu buka kitab hadis kita. Dan tak kala hendak berzikir. Tu dia tulis panjang tu, tuan-tuan kena dekatkan tu ya. Dia berzikir, jangan baca berzkar, apa benda tu. Dia berzikir. Tulisannya begitu ya. Barazal kafra. Nak berzikir bersunat ya. Dan tak kala hendak masuk Kaabah. Ya, ni kita tak ada harapan lah ya. Orang tertentu dapat lah ya. Arwah Tengku Rundin dia dapat masuk. Setelah dia berjaya merawat seorang orang kaya Saudi tu. Saudi tu minta apa? Bila dia dah sembuhkan orang tu dengan izin Allah, dia kata duit dia tak nak. Duit dia dah ada. Tu dia kata ana nak mohon masuk Kaabah kalau dapat. Terus Tok Arab tu call, telefon Masjidil Haram penguasa, benarkan sekian orang ni, jadi Rundin pun boleh masuk dalam Kaabah. Dia boleh solat. Yang tu antara sebab lepas pada tu yang dia mimpi jumpa Nabi tu, yang 2 kali dia mimpi tu. Dia mohon dalam tu. Yang dia dapat dia jumpa Nabi, dia tengok disusun selipar Nabi pakai. Tu kelebihan dia dapat. Tak apalah dia ada chance masuk Kaabah. Kita bukan VIP masuk Kaabah, siapalah kita kan. Jadi maknanya kita mengaji tengok ni. Jadi nak gosok gigi waktu tu tak boleh lah, sebab kita tak layak masuk. Dengar cerita orang boleh masuk pun cukup dah rahmat Baik, alhamdulillah ya. Dia barakah, doa dalam tu sangat barakah. Dan tak kala masuk seseorang kepada rumahnya. Sunat tu.
Cuma dan tak dan buat lah kan. Kalau pukul sipur nak keluar bawah pokok, keluar kayu tenyeh, orang kata dia gila ke apa ni. Dengan barang shopping kiri kanan, tak barang tenyeh mulut dulu. Tuan-tuan cuba buat tengok. Saya rasa mungkin jiran-jiran duk buat viral lepas ni. Cuba buat tengok. Mana nak beritahu? Saya rasa dia akan viral keluar lepas ni. Jiran saya dah gila rasanya. Asyik-asyik tonyoh gigi. Buka slipper, tonyoh gigi. Itu dia. Macam-macam. Dia memanglah kan. Tu saya katakan tadi kan, bila tak jadi budaya, orang akan nampak pelik. Sebab tu saya selalu cerita kan. Tuan-tuan perasan dulu kan, orang makan ayam biasa, makan daging ayam gitu, orang kata pelik dulu. Apa ni makan, tak nak makan nasi, makan ayam saja. Lah KFC makan ayam saja, tak pelik pun. Kan? KFC, McDonald, orang makan ayam gitu ya, ngap ayam. Masyarakat kita dah boleh terima. Tu saya katakan, perubahan yang saya nak buat, nak ajak masyarakat suruh minum minyak zaitun pagi-pagi, payah pasal ni, nak bagi orang biasa. Busuk lah ustaz, tak lalu telan lah, dia macam-macam alasan dia bagi. Sedangkan ada orang lain yang boleh buat, tak ada masalah pun. Orang Turki minum minyak zaitun pagi-pagi, dia minum 2 sudu, dia makan 7 biji buah zaitun, dia makan hak hitam 3 biji, hak hijau 4 biji, kadang hak hijau 4 biji, hak hitam 3 biji, dia makan hak jeruk tu, hak biasa tak boleh pahit. Dia makan hak jeruk tu kan, hak masam tu, dia kunyah gitu. Kita tek sikit rasa masam, ludah habis. Tak mau, sedangkan hak tu lah penawar racun paling bagus dalam badan kita. Hak kita duk makan malam-malam tadi tu, hak tu kelebihan. Nak ajak masyarakat Malaysia, Turki buat lama dah, ni kami nak ajak ni, tak boleh, adalah setengah-setengah boleh ikut lah. Dia rasa pelik. Tu saya kata dia ambil masa. Dulu McDonald, KFC makan ayam saja pun pelik, tapi lah tak pelik, dah biasa. Termasuk orang tua macam kita pun hantam juga, tak pelik dah. Dulu kita tegur apa orang nasi tak makan ayam saja, kita rasa pelik. Itu dipanggil kita nak membudayakan masyarakat. Dia bukan senang susah. Nak didik arah kebaikan susah. Maka sebab itu Malaysia terkenal dengan penyakit kanser usus. Duk makan benda macam ni. Di Turki saya pergi 80 bandar, KFC satu je dah. McDonald ada satu je dah di Istanbul. Lain bandar tak ada. Pemerintah dia cukup jaga. Kita tengok Terbelana tak tahu dah tak ada KFC. Pizza Hut dah ada kan. Tu yang kita penyakit banyak. Tu yang saya kata hospital dia kereta 10-11 biji. Hospital kita sampai keluar jalan raya. Tu pun hak ada dia kata semua orang luar, hak duk Turki hak sakit, rakyat Turki tak sakit dia. Tak betul. Hak 890 spek mata tak pakai. Mata cerah menerang. Jalan kaki standard lah. Sebab dia minyak mahal, nak naik kereta macam mana? RM4 6 kepala madik 1 liter. 4 lira. RM5.5, RM6. Demam kita. Kata kereta mutu belum tentu naik jarak Dia jalan kaki, dia sihat. Nampak tak? Ini budaya. Kita nak ajak masyarakat kita ni, jadi payah tu. Baik. Dan tak kalah masuk seseorang kepada rumahnya, dah cerita tadi. Dan tak kalah nak jemak, ni pun pakai tak dan belakang dah rasanya. Dan pada ketika lapar dan dahaga, yang ni lagi letak dia tahan kan. Dahaga lapar nak ambil kayu tonyoh gigi dulu, rasanya tak kot. Maknanya hak agama ajak kita tu, dia ada hikmah, cuma kita tak mampu nak buat. Sebab budaya masyarakat kita tak boleh macam tu. Kita cuba kiaskan tuan-tuan, kita gosok gigi sudahlah, tak usah basuh gigi, gosok gigi. Kita hanya mampu buat bangun tidur, sebelum tidur, atau kadang-kadang lepas makan kita gosok gigi. Dia nak solat, dia cuba bayangkan kita buat gosok gigi ni setiap waktu macam ni, kita ikut cara ni. Nak masuk rumah, buat gigi. Dah kat paik kat belakang rumah tu, masuk kan. Nak jemaah isi pun masuk belah dulu, gosok gigi. Lepas tu dia kata sini nak buat apa lagi. Dan ketika lapar dahaga, nak gosok gigi dulu. Saya rasa tak tahulah. Kalau kita boleh buat, kira hebat lah kita. Maknanya kita memang betul-betul pengamal kitab ni. Ya. Macam mana? Tapi bulan puasa boleh pula buat no. Ya. Patutnya tak boleh. Dia lepas waktu dia makruh. Dia ada perbincangan nanti. Ada insya-Allah yang takut ya. Baik. Dan tak kalah hendak mati.
Ni macam mana tuan-tuan ni? Yang ni orang yang mandikan kita tu lah ya. Ya, yang mandikan jenazah kita, sebab tu dia gosok gigi. Tuan-tuan perasan tak siapa yang biasa mandi jenazah? Kan kita gosok gigi. Kita guna kain kan, kadang kita guna kain, kita cuci gigi. Itulah bersugi. Cuma lah ni kalau boleh kita tukar kain tu dengan kayu sugi. Lepas tu buangnya letak mata pula, hari orang lain tengok sunnah. Sudah. Jadi sebab itulah ya. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang benda macam ni dalam kitab sebut, tapi kita tak buat, kita guna kain. Tak kisahlah. Maknanya asalkan kita bersihkan kekotoran di gigi si mati. Sebab kalau ikut kitab ni kita kena faham orang lain mandikan dia lah, bukan dia nak mati gosok gigi, tak dan. Tak dan, dia nak mengucap lagi kan. Jadi memang tak dan. Cerita tak dan. Ni kira mati yang husnul khatimah. Kalau mati terkejut, apa pun tak dan. Tapi di sini dia kata tidak makan mudah roh. Macam mana? Maknanya kalau begitu, kes begini, orang tu sempat melakukan pergerakan ataupun kita katakan yang husnul khatimah lah. Dia sempat bergerak macam Nabi meninggal kan. Bila malaikat tarik roh tu, dia boleh bercakap lagi. Wahai Israel, sakitnya ya, Jibril, rupanya sakit roh ni keluar. Rasulullah boleh bercakap lagi sebab dia sihat. Yang dia sakit waktu dia sakit kat perut tu. Jadi orang, kalau kita lah boleh agak-agak, kalau mati kita macam ni, sempat kita gosok gigi, bersugi, kita sendiri yang nak meninggal tu. Tapi adat di Malaysia saya tak nampak. Di Turki saya nampak boleh, sebab dia tak ada mati sakit, dia mati sihat. Maknanya mati tu memang mati ajal. Kita di sini kebanyakan mati terlantar dulu. Ya, terlantar sakit kat hospital, kat rumah, baru meninggal. Maknanya azab sakit tu ada dulu. Dia orang tak ada. Mati tu memang mati ajal. Ajaluhum sampai meninggal. Maknanya dia tak menyusahkan siapa-siapa. Tak menyusahkan orang jaga dia. Tu saya katakan nikmat sihat dia orang tu. Yang kami cuba nak ajak, kami 40 orang tu kampung nak tengok, nak ajak masyarakat Malaysia ni, nak train, nak ajak balik. Supaya pakat sihat semua senang, mati tak kacau orang. Maknanya kita susahkan orang nak mandikan kata itu je lah. Tak susahkan orang hidup jaga kita tu. Ya boleh tuan-tuan ya, bukan senang ya. Dan dikatakan bahawasanya, ni cuma dikatakan ya, maknanya bukan ada nas yang sahih. Dikatakan mungkin pandangan ulama bahawasanya ia memudahkan keluar roh daripada badan kita. Gamaknya roh nak keluar mudah lah, pasal tak bau busuk apa semua cuci. Mungkinlah kot. Tapi tak ada nas ya, dia cuma kata dikatakan ni, bila maksud soalan dalam kitab dikatakan, dia bukan ada nas, mungkin pandangan ulama. Dia pandangan-pandangan orang kesihatan. Ya, bila bersih semua tu roh keluar mudah, mungkinlah kemungkinan. Cuma bila kita ngajar akidah, roh keluar mudah ni kalau amalan kita baik. Sempat sebut la ilaha illallah. Siapa yang khatamnya di akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga. Tapi itu isunya, kita bimbang-bimbang, kita tak sempat nak menyebut la ilaha illallah. Sebab itulah digalakkan kita berzikir la ilaha illallah waktu kita hidup, ya. Dan tak kalah nak musafir, ya. Hari ni saya duduk serik, tak berdiri pun, pasal tajuk ni memang tajuk kena duduk ni. Dia tak payah tulis sebab kita nak terang-terang ni. Macam air tak apa, pembahagian kita kena buat, ni tak ada. Dan tak kalah datang daripadanya dan lainnya. Maknanya nak bermusafir ke, nak balik musafir ke, kita sunat bersugi seperti barang yang tersebut dalam kitab-kitab yang panjang-panjang, ya. Melainkan kemudian daripada gelincir matahari, ada pengecualian. Itu sebab kita ngaji fiqh, lepas gelincir matahari kita dah tak boleh gosok gigi, bulan puasa semua dikira makruh. Sopo gak hukum ni pun tu dia katakan, melainkan kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa, tiada sunnah, bahkan makruh ia. Ya, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Dan hilang makruhnya dengan jatuh matahari. Lepas buka puasa semua tak apa nak gosok gigi, hukum makruh tu dah hilang. Yang tak boleh bulan puasa tuan-tuan, jangan duk gagah-gagah gosok gigi lepas zuhur. Mulut bau ke tak bau tak apa, biarkan, sebab tu ada hadis Nabi. Mulut orang yang berpuasa itu, baunya itu bau kasturi. Jadi kita jangan faham hukum ni terpakai bukan bulan puasa.
Okey. Untuk bulan puasa, lepas gelincir matahari tak boleh kita bersugi ataupun gosok gigi. Tak kira lah bau kita, bau mulut kita, bau petai ke, bau jering ke, bau genuak ke, bau apa pun, biar je. Okay? Sebab itu dalam puasa, dia ada bab puasa yang kita kena belajar, kena jaga. Dan memilih oleh Imam Nawawi, Imam Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Mazhab Syafi'i, akan ketiadaan makruh mutlaqan, sama ada dahulu daripada gelincir matahari dan kemudiannya. Ini kata Imam Nawawi, dia ada hujah dia yang dia katakan ketiadaan makruh, maknanya tak ada makruh apa kalau nak gosok gigi lepas gelincir matahari. Ni pandangan Imam Nawawi. Tuan-tuan nak pakai pandangan dia pun boleh. Yang tuan kita sebut tadi pandangan keseluruhan ulama majoriti. Imam Nawawi dia ada hujahnya sendiri, dia kata tak makruh. Nak buat dahulu ke atau kemudian gelincir matahari, tak ada hukum makruh. Dia katalah, dia ada pandangan dia sebab dia ahli ulama. Kita nak pakai yang mana? Pakai yang umum lah. Mana-mana kitab fiqh kata makruh. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Tangan kanan dimulakan dengan pihak kanan mulutnya. Kita gosok kanan dulu. Sebab itu nak gosok gigi pun elok kanan dulu ya. Jangan main tonyoh ni, tonyoh kanan dulu. Ya. Dan dilalukan dia atas langit-langit. Cuci langit-langit. Sebab tu kalau kayu sugi dia tak sakit. Kalau boleh gigi selak air bulan luka. Kalau yang keras tu. Dengan perlahan-lahan dan atas gusi-gusi dan gigi dan lidah. Yalah macam biasalah yang macam doktor-doktor ajar tu pun ya. Gosok janji semua kena. Baik. Maka fadilat bersugi itu amat banyak. Ini fadilat dia. Setengah daripadanya, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Yang ni yang dipetikkan oleh doktor-doktor yang UM tu, yang tuan-tuan tanya saya tu. Yang macam ni lah. Sebab dia tak keluar, dia tak sebut hadis, dia tak sebut matan, dia cuma sebut kelebihan. Jadi yang ni dipetikkan oleh doktor-doktor yang ni, yang mengatakan bahawa kemungkinan besar ini bukan hadis, ataupun boleh jadi ini hadis dhaif. Cuma dalam bab kelebihan, hadis dhaif boleh diamalkan. Bab hukum je tak boleh. Bab hukum kena hadis sahih. Ya. Jadi kita mengaji tengok tahu gitulah ya. Maknanya kelebihan bersugi kalau semayang ni, dia ada kelebihan dia daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Sebab dia tak sebut ni hadis kan, ni apa, jadi kita pun tak tahu. Cuma dia sebut kelebihan. Ya. Sebab nak galakkan bersugi tu. Dan setengah daripadanya bersugi itu meredakan bagi Tuhan dan menyucikan mulut. Cuci mulut tu biasa ya. Redha Tuhan ni sebab dia ada kaitan dengan hadis Nabi, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Doa kita baca lepas wuduk tu, innallaha yuhibbul, Allahu akbar, wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul apa tu ayat ujung tu, wa yuhibbul mutatahhirin. Saya lupa dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ingat tak? Time-time ni lupa amboi. Kadang-kadang kita pelik tau. Waktu kita ambil wuduk semua, dia baca senang je. Bila main ceramah nak keluar ayat, dia jadi lupa. Iblis tu dia main kat mana tau. Yang ingat ayat ujung, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bersuci, bersih. Tu dah dalil dah lah. Allah redha, Allah suka. Ya. Baik. Meredakan bagi Tuhan dan menyucikan mulut. Itu betul lah ya. Menyucikan baunya, itu betul. Dan menambahkan akal. Okey, akal jadi cerah lah, cerdik sikit. Dan mencerahkan mata dan melambatkan tambah uban. Ni mungkin boleh buat kajian. Ni mungkin boleh buat kajian tuan-tuan. Lambatkan tambah uban. Tapi umur tetap bertambah ya, kita kena faham tu. Uban dia tak nampak, umur tetap meningkat. Ya. Ni cara sunnah lah ya, maknanya antara kelebihan dia bila bersugi.
Ya, uban nak tumbuh tu nak buat macam mana? Sebab uban tu pertanda umur kita dah meningkat. Dan membetulkan belakang. Ini bagus untuk rawatan ya tuan-tuan. Dipanggil kaedah kiropraktik yang alami. Sebab saya dalam bidang perubatan, pergerakan tangan kita bila kita gosok gigi ataupun bersugi itu, dia bagi tulang belakang kita bagi main-main. Maksudnya dia bagi posisi itu tak terlalu keras, lembut-lembut. Jadi saya tak langsung dia rawat tulang belakang. Kemudian bila kita solat dan kita rokok, sujud, dia lagi betulkan tulang belakang kita yang dah tak betul tu. Itu khasiatnya rawatan secara alami. Semula jadi, kita buat sendiri, hikmahnya kita yang tahu. Okey, baik. Dan menggandakan pahala dan mengingatkan kalimah asyhadah tak kala hendak mati. Ya, kebiasaan bila kita bersugi dan sebagainya itu lazimilah maknanya berzikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan bila nak meninggal besok mudah untuk kita ingat kalimah syahadah walaupun tak ada orang yang nak mengajar kita. Ya, macam dibayangkan semalam yang jumpa dah 5 hari tu meninggal sakit jantung di Sungai Petani dekat rumah kawan saya, Haji Yusof, kawan saya kat Guang tu. Dah jumpa 5 hari dah, busuk mayat, polis muntah habis. Jumpa malam sakit jantung meninggal, nak buat macam mana? Dia tinggal lah hutan lah tepi dalam kampung di Kedah sana. Kadang rumah dia duduk ujung kampung. Daripada kampung nak keluar ke rumah, nak keluar ke kawasan rumah banyak-banyak ni pun hutan lah, kebun getah. Jadi takdir Allah berlaku serangan jantung waktu tu, meninggal dia. Dia tak tahu lah sebab mengucap ke tidak, baru jumpa 5 hari lah. Tu dia habaq dalam WhatsApp grup kami kampung. Yang nak ceritanya dah busuk semua. Wallahu alam lah. Mudah-mudahan husnul khatimah lah kan. Tapi kalau ni nak buat macam mana? Itu kalau kita fikir dua maksudnya tuan-tuan. Sebab itulah Nabi galakkan kita bersedekah untuk mengelakkan mati terkejut. Yang macam ni terkejut ni, serangan jantung. Dia jantung kita ni tuan-tuan, dia berjalan 24 jam. Dia berhenti jalan, kita jalan. Entah kena faham tu. Sebab itulah bahayanya darah tinggi, dia akan kacau jantung. Bahaya buah pinggang, dia akan kacau jantung. Saya berhadapan dengan pesakit macam-macam, tapi itulah nak ceritanya bahayanya jantung. Kes macam ni lah, dia boleh mati terkejut. Sebab jantung tak jalan kan, blok. 4 bilik tu semua kena blok. Darah tak jalan, tenang naik kepala, habis lah panas kepala. Kalau dia pikuk dalam badan boleh kira, tapi dia tendang kepala sebab saraf utama kita di sini. Habis sini habis lah. Ya, tu yang stroke semua tu. Jagalah. Baik, maka barang siapa tiada kuasa bersugi pada segala waktu yang tersebut dahulu itu, maka hendaklah ia bersugi pada sehari semalam segala. Maknanya kalau kita tak tahu tak buat, jadi memadai buat sehari semalam, sugi je kerja. Anytime buat je. Ya, terpulanglah benda ni benda sunat tuan-tuan. Kalau nak buat, cari kayu sugi yang betul-betul yang kecil sikit lah, ya, buat. Yang tak tahan, saya sendiri pun padahal bila kita dah gosok gigi kita, dia bau kat kayu tu. Kita nak gosok kali kedua pula, Allah, kita duk basuh macam mana pun dia masih bau. Jadi kaedahnya potong ni balik. Tu kaedah yang betul. Tapi kerja kita nak pergi potong satu hari kok batu buat ni pula tu, orang naik motor pergi watar tempat. Kita duk ni, jadi masalah situ je lah kita ni. Ya. Tapi kalau siapa nak buat, buatlah ya. Kita mengaji hari ini untuk diamalkan. Ni benar sunat. Dia bukan wajib pun. Gamak-gamak tak nak buat, yang penting gosoklah gigi kita. Nak guna bergigi pun gunalah. Lah ni dah ada teknologi kan, ada dia buat ubat gigi yang guna kayu sugi kan. Dah ada belakang dah pun, sufi ke apa jenama tu kan. Mukmin ke sufi, wallahu alam, saya pun tak ingat. Tapi dah ada ubat gigi yang guna kayu sugi. Tu ikhtiar juga dah sebagai nak memudahkan kita yang ada zaman moden hari ni. Sebab nak guna tradisional tu, yang jemaah tabligh dia orang istiqamah. Nak jumpa dia orang tu bawa. Bagus dia orang memang istiqamah. Kita yang awal ni kurang istiqamah sangat. Baik. Jadi kita sampai sekat tu, kita akan sambung fasal fi furudil wudu wa sunnatihi. Baik, saya nak ada satu soalan ni tanya, saya nak ulas sikit sebelum kita habis. Tanda dulu tuan-tuan, tanda dulu, tak takut lupa. Soalan ditanya, semasa bersolat duduk bagaimanakah? Ni semua jawi lama, hebat ngaji kitab lama, soalan pun jawi lama.
Tak apalah, orang lama dia punya soalan tulisan pun lama lah. Semasa bersolat duduk, bagaimanakah kedudukan kaki kerusi? Bukan kaki dia, kaki kerusi. Kaki kerusi kita bila bersama-sama jemaah dengan yang berdiri. Adakah dibolehkan kaki kerusi yang di belakang selari dengan kaki jemaah yang berdiri, ataupun ada cara yang lain? Seperti kaki kerusi yang di hadapan kena sama dengan kaki jemaah yang berdiri. Sekian, terima kasih. Baik. Saya pergi Turki, tuan-tuan. Jemaah dia solat duduk, dia tak duduk atas kursi. Ni saya nak beritahu. Mungkin ni mazhab dia. Tua-tua ni jalan capik macam mana pun, tuan-tuan, dia tetap solat duduk tetapi atas saf. Saya tunjuk contoh. Saya lihat hikmah. Kita biasa bila kita duduk, nak main duduk, selalu kita duduk macam ni kan. Kadang-kadang kita boleh duduk macam ni kan. Ada kadang-kadang kita tak mampu, mungkin kita boleh duduk macam ni. Tapi saya tengok di Turki, dia orang duduk, dia hunjur gitu. Dia hunjur, dia sembahyang gitu. Dia tak duduk atas kursi. Bila duduk ni dia soft sama lah. Soft dia sama. Punggung dia tu cerah sama dengan orang lain juga. Dia tak ganggu member belakang. Isu kita kursi kita hari ni macam-macam jenis kursi. Hak bulat lagu tu bodoh, hak jenis ni parah ni. Satu dia, dua kepala boleh masuk bawah ni. Terus sujud. Jadi persoalan kedudukan kursi ni tuan-tuan kena faham melihat kepada suasana. Sebab itu kalau boleh elakkan ganggu jemaah belakang. Sebab tu digalakkan kita letak kursi itu bertentangan dengan kaki tumit jemaah sebelah kita. Biar kita depan sikit tak apa. Sebab kena ihtiram jemaah belakang kita. Tidak kau nak sujud macam mana, dia fikir dia belakang kita kan. Dia nak undur belakang, kami berbelakang lagi. Lama-lama sah tak betul. Jadi hilang fadilat solat tadi, solat jemaah. Sebab itu kita kena faham betul-betul. Sebab tu di Turki saya kata hukum Hanafi lebih nampak lebih, kita katakan mesra. Lebih mesra jemaah. Sebelah saya sembahyang tu, dia duduk betul pak cik tu. Allah Akbar, sujud gitu, dia rokok sikit, kemudian sujud sikit gitu. Tak perlu ini. Sebab dia nak duduk macam dua sujud. Orang tua lutut propak bunyi. Jadi dia duduk, dia hunjur kaki. Cuma ada masalah bab lain pula. Bab hunjur kaki arah kiblat. Dia ada bab lain pula, bab fiqh ni. Yang tu saya katakan perbezaan pandangan mazhab. Cuma dalam kedudukan hunjur kaki yang dibahaskan dalam kitab tu, hunjur depan, hunjur belakang, itu dalam keadaan kita tidak solat ya, tidur sebagainya, itu tak boleh lah. Kalau solat tak apa, sebab diberikan, kita katakan, keringanan bagi mereka yang tak boleh berdiri betul. Tu saya katakan kita kena faham ya. InsyaAllah boleh tak usah sangat pun. Sebab tu kalau boleh, yang duduk je lah. Cuma yang duduk atas kursi tu sebab dia masih boleh bangun. Cuma dia tidak boleh sujud. Dia sakit lutut, dia sakit pinggang, itu bolehlah duduk atas kursi. Sebab tu kalau rasa tak nak, duduk terus. Kita niat sembahyang sambil duduk. Bila duduk terus, nak unjur ke, nak bersila ke, sembahyang tetap sah kalau penuh, ikut semua rukun sembahyang. Tapi tak boleh ke muka kaki tu kena ke hadap ke kiblat macam tu ada orang lain pernah bayang lunjuk macam tu di saya tak tahu mana. Lepas tu dia tegur, dia kata tak baik. Itu yang saya katakan tadi. Muka kaki, tapak kaki kena ke. Itu kena berjalan tu. Saya pun tak nampak bila saya pergi Turki, baru saya nampak. Jadi saya raikan mazhab Hanafi boleh buat begitu. Asalkan orang solat tu dia selesa dengan cara begitu. Yang saya faham lah setakat ni, yang tak boleh itu kita unjur waktu tidur, sesaja kita unjur macam ni kan. Kita unjur sambil sembang kawan. Itu pun dia kata kalau tak ada benteng. Kalau ada benteng masih lagi dikira harus memakruh. Jadi ini pandangan ulama yang berbeza. Balik persoalan kita nak ibadat kepada Allah, memang kena ngadap kiblat. Gitu. Cuma nak unjur ke nak macam mana itu ikut kesesuaian mazhab kita lah. Kalau rasa lebih bersopan atas kursi, duduk atas kursi. Tak ada masalah pun. Saya rasa di mana-mana masjid pun, di Turki pun ada kursi. Cuma dia punya cantik di surau dia.
Kerusi dia akan buat kata-kata ni soft, yang kerusi semua dia rapat ke tepi, dia dah pasang siap. Semua direct sampai sana, kata 6 soft, rapat ni semua dia letak kerusi untuk orang-orang yang cacat lah, yang nak guna kerusi. Dia tak letak kerusi macam kita, sekejap duduk tengah ni, sekejap duduk sini, memang akan ganggu. So bila duduk sebelah tu, jadi orang yang berdiri tak boleh duduk atas tu, dia kena soft yang ni, walaupun sama soft. Jadi yang sakit tadi duduklah sebelah tu. Dia dah susun macam tu, nak bagi mudah untuk kita ibadat. Tapi kedudukan kursi dia macam mana? Sama dia macam mana? Kalau macam kita sama. Ni kaki kursi sama dengan kaki. Sama dengan soft kaki umum. Maknanya badan tu depan sikit lah. Sebab nak jaga, dia nak jaga jemaah belakang. Saya sudah tegur banyak kali, jemaah lelaki pun kita tegur juga, sebab ada yang tak tahu. Dia pergi-pergi tu dia letak kursi belakang soft. Dia janji untuk dia sama dengan ni, dia tak tahu Allah belakang nak sujud tak boleh. Itu yang ustaz ni sebut haram tu tuan-tuan. Tuan-tuan perasan bila dia sebut hukum haram tu kan, budak ni haram macam ni, dia nak kisah gini, mengganggu orang lain solat, hukumnya haram. Jadi sembahyang kita macam mana tu? Tu yang dia keluarkan hukum macam tu. Ya. Boleh? Saya kata dalam sembahyang kita tak sah sembahyang atas kursi. Kalau maknanya dia boleh sujud cara biasa. Kemudian bila dia rokok, dia duduk atas kursi dan dia hanya menundukkan sedikit saja. Maknanya kata dia rokok lebih rendah daripada kita sujud tadi. Jadi macam mana? Rokok lebih rendah. Maknanya kita sembahyang jika kita boleh bergerak berdiri dulu, habis kita berdiri kita boleh sujud, kita boleh rokok. Jadi rokok kita akan sama macam orang lain lah. Okey, lepas tu? Kemudian bila kita nak sujud, kita tak boleh duduk bawah, kita akan duduk atas kursi. Tapi dia tunjukkanlah dengan bahasa tunjuk. Kita hanya akan tunduk sikit. Maknanya tadi kita dah melewati yang sujud tinggi, yang merokok tadi lebih rendah. Tak sah kata dia sembahyang macam tu. Tuan-tuan sekalian, bab cerita fiqh ni dalam hukum Islam ya, hukum syariah, khususnya hukum fiqh bab ibadat ni adalah hukum yang sering orang kata apa, wujudnya khilaf yang terlalu banyak. Khilaf ni maknanya perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama. Sebab itu fatwa Imam Syafi'i ketika mana beliau di Mesir tak sama dengan ketika mana beliau di Palestin. Tak sama. Sebab suasana bi'ah dia tak sama. Cerita solat tadi tuan-tuan, saya kadang-kadang tak faham orang kita ni. Engkau dah boleh sujud, cuma mungkin rokok sakit pinggang sikit, pun dia nak guna kemudahan kerusi. Itu yang saya nampak sekarang ni kebanyakan. Dia ambil duduk kerusi itu sebagai satu jalan mudah. Cubalah saya upaya dulu sembahyang cara sempurna. Asalkan kita tak tertinggal rukun dengan imam. Tuan-tuan perasan tak, dan diviralkan di Mekah di mana sampai pakcik tu sanggup, walaupun dia lambat ikut, dia tetap akan solat kaedah biasa. Dia tak nak guna kerusi. Arwah ayah saya gitu, suruh duduk atas kerusi, tak nak. Kita nampak dia teruk sangat dah. Tak nak, dia nak ikut cara kita juga. Walaupun terpaksa tolak tangan naik kaki, pergerakan tu memang dah lebih, tapi tak apalah sebab dia sakit. Tapi nak ceritanya, fadilat kesempurnaan solat itu ialah bila mana kita dapat laksanakan semua rukun-rukun dengan cantik. Fadilat 27 nak dapat tu. Mana kalau kurang macam ni mungkin tak dapat 27. Tambah yang macam ditanya tadi, dia hukum tak sah terus, mungkin kita dia baca tak sah, kita tak boleh nak hukum semua tu sebagai tidak sah, kena tengok cara sembahyang tu lagu mana. Saya pun tak nampak sakat cerita aku ni. Mungkin masalah orang yang tak buat begitu, dia ada masalah lain kita tak tahu. Kan saya pernah cerita gout tu kan, yang duduk tak boleh, yang bila duduk tu bunyi aduh. Allahu Akbar. Aduh. Dia nak lentik juga. Tengah mayang tu, sebelah Ustaz Kazim. Jadi bila dah tak boleh, jangan duduk gagah. Hang duduk tahiyat awal, duduk iftirashi. Kita nak duduk style kita. Saya pun tak boleh buat kerak begitu, sakit. Jadi dia sakit gout dah, lagi sakit lah. Tapi nak ikut juga, mengaji tak habis kamaknya. Dan bila ni sakit sangat, bunyi Melayu, aduh dah.
Batal semayang. Tuan-tuan dah habis 3 rakaat, masuk rakaat keempat, nak bagi salam boleh batal. Ustaz Kazim terus tegak dia. Awak yang pak cik pergi sebut adoi tak tahan ustaz sakit. Dia kata tak tahan ustaz sakit sangat. Dah tu yang bercakap Melayu pasal apa? Pak cik semayang lain. Lain dia suruh semayang balik. Memang kena semayang balik lah sebab batal. Yang bercakap Melayu pasal apa? Bukan saya cakap Melayu, cakap Arab pun tak boleh sebab dia keluar rukun qauli. Dia bila kita duduk tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir. Dia pergi sebut benda lain dulu, memang batal sembahyang. Ni cerita bila kita tidak belajar kaedah fiqh dalam ibadat, menyebabkan kadang-kadang kita pak turut. Bila pak turut tu yang salah banyak tu. Bila salah banyak ni, kadang-kadang bila kita tegur, kadang tak nak terima kan. Dia ego tu tetap ada. Cuma masalah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mengaji kitab macam ni, tuan-tuan nak tegur orang, kita dah ada hujah. Saya mengaji kitab ni tunjuk. Tengok orang kita boleh sebut kitab, dia takut juga. Biar kitab yang mutabat, maknanya kitab yang lama macam ni, jangan terjemahan apa semua. Terjemahan dia boleh petikai sebab dia terjemahan. Bila yang macam ni, dia asli betul-betul. Tu saya nak kita guna kitab asli. Terjemahan tu panduan. Sebab dalam terjemahan kadang-kadang biasalah terjemahan, kadang-kadang dia ni faham macam ni. Itu bila kita baca yang asli, kita ada hujah. InsyaAllah boleh ya. Okay, kita berhenti dulu sini dah 11.10 insyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu daripada kelemahan yang ada pada sesi. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.